Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan sambung lagi tentang pembelajaran kita. Okey, hari ini kita akan masuk kepada tajuk persamaan kimia. Okey, persamaan kimia. Okey, sebelum ni kita belajarkan tentang formula kimia, okey, iaitu formula empirik, formula molekul dan juga formula bagi sebatian ion. Okey, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kimia. Kita nak gabungkan apa yang kita dah belajar tadi dalam pembentukan persamaan kimia. Okey, dalam matematik ada persamaan kimia. Okey, dalam kimia pun ada persamaan kimia, dipanggil persamaan kimia. Okey, dalam persamaan kimia, kita perlu ada dua perkara. Yang pertama mesti ada bahan tindak balas. Okey, bahan tindak balas. Okey, dan satu lagi adalah hasil tindak balas. Okey, hasil tindak balas. Okey, contoh cikgu bagi. Okey, A. Okey. Bertindak balas dengan B. Okey, menghasilkan 2AB. Okey, cikgu boleh wakilkan dia sebagai, kalau AA ni A2 bertindak balas dengan B2 menghasilkan 2AB. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, A dengan B, okey, A dengan B, A2 dengan B2 ni adalah bahan tindak balas. Okey, bahan tindak balas. Manakala AB adalah hasil tindak balas. Okey, dia punya border adalah anak panah dia. Anak panah. Okey, jadi sebelah kiri anak panah adalah bahan tindak balas, sebelah kanan anak panah adalah hasil tindak balas. Apa pula maksud anak panah? Okey, anak panah bermaksud menghasilkan. Okey, maksud dia menghasilkan. Okey, menghasilkan. Manakala tanda simbol tambah ni bermaksud bertindak balas. Okey, bertindak balas. Okey, jadi kita boleh baca macam ni kita boleh baca A2 bertindak balas dengan B2 menghasilkan 2AB. Okey, A2 bertindak balas dengan B2 menghasilkan 2AB. Okey, kemudian dalam persamaan kimia juga ada juga disertakan dengan keadaan fizikal setiap bahan dan juga hasil. Contohnya A2. Okey. CE. Okey, bertindak balas dengan B2 pun CE yang menghasilkan G. Apa maksud CE dengan G tu? Okey, CE tu maksudnya cecair. Keadaan dia adalah cecair, manakala G keadaan dia gas. Okey, ada juga keadaan yang lain Okey, cikgu akan sertakan di sini. Okey, simbol-simbol yang ada dalam persamaan kimia. Simbol-simbol dalam persamaan kimia. Okey, dalam persamaan kimia. Okey, cikgu senaraikan di sini. Okey, yang pertama, cikgu cakap tadi tanda anak panah bermaksud menghasilkan. Okey, menghasilkan. Okey, yang kedua, tanda tambah maksud dia bertindak balas. Okey, bertindak balas. Okey, dengan apa? Bertindak balas dengan. Okey, yang ketiga, okey, tanda P kecil dalam kurungan. Maksud dia keadaan dia pepejal. Okey, yang keempat, tanda CE dalam kurungan. Okey, maksud dia adalah cecair. Okey, yang kelima, tanda G. Okey, G kecil dalam kurungan bermaksud gas. Okey, ada satu lagi keadaan. Okey, AK dalam kurungan bermaksud aqueous. Okey, apa itu aqueous? Aqueous keadaan dia sama macam cecair. Tapi kalau cecair ni, kalau cecair ni dia tiada ion. Okey, dia tiada ion. Manakala aqueous dia ada ion. Okey, dua-dua ada keadaan cecair ataupun larutan. Okey, ada larutan, aqueous adalah larutan. Okey, sekejap. Aqueous adalah larutan aqueous. Dua-dua bentuk cecair, tapi beza dia cecair tiada ion, tapi larutan aqueous dia ada ion. Jadi kita boleh simpulkan di sini cecair merupakan sebatian molekul. Molekul tak ada ion dia bukan logam dan bukan logam, manakala larutan aqueous dia adalah sebatian ion. Okey, sebatian ion. Okey, ni
antara simbol-simbol yang ada dalam persamaan kimia. Okey, ada satu lagi. Okey, kalau awak terjumpa tanda anak panah bawah dia ada segitiga. Okey, segitiga tu bermaksud dipanaskan. Maksudnya tindak balas tu melibatkan pemanasan. Okey, ini antara contoh simbol yang ada dalam persamaan kimia. Okey, seterusnya cikgu nak ajar bagaimana membina persamaan kimia. Okey, membina persamaan kimia seimbang. Okey, membina persamaan kimia seimbang. Okey, cikgu bagi contoh yang pertama. Okey, contoh. Logam magnesium bertindak balas dengan gas oksigen menghasilkan pepejal magnesium oksida. Okey, jadi firstly, perkara pertama awak kena tentukan jenis zarah bagi setiap unsur bahan dan juga hasil tindak balas tersebut. Okey, logam magnesium. So magnesium adalah logam kan. So logam dia adalah zarah atom. Manakala gas oksigen, magnesium logam, oksigen bukan logam. So bukan logam, dia tak boleh wujud sebagai atom, dia tak boleh wujud dengan sendirinya. Dia mesti bergabung sesama sendiri, dia mesti membentuk jadi kita kata dia merupakan zarah molekul. Sebab bukan logam, dia bentuk zarah molekul. Manakala magnesium oksida. Sekali lagi oksigen adalah bukan logam, so bukan logam, dia mesti wujud dalam keadaan molekul. Magnesium oksida pula, dua perkataan. So magnesium adalah logam, oksida ataupun oksigen bukan logam. So logam dan bukan logam, dia adalah zarah ion. Okey, seterusnya kita nak bina formula bagi setiap bahan dan juga hasil tindak balas. Okey, macam kita dah belajar sebelum ini. Okey, logam magnesium atom atom, simbol bagi magnesium Mg. Jadi bila dia atom, dia boleh wujud. Maksudnya dia boleh wujud dengan sendirinya, tak perlu bergabung dengan unsur yang lain. Okey, kemudian bertindak balas dengan oksigen. O. Okey, oksigen bukan logam. Kita tak boleh tulis O saja sebab O ni atom. Bukan logam, tak boleh wujud dalam bentuk atom. Jadi dia mesti bergabung dengan satu lagi atom oksigen membentuk O2. Itu sebab kalau gas dia mesti O2. Bukan logam, dia tak boleh wujud dengan sendirinya. Okey, seterusnya magnesium oksida. Okey, ni kita dah belajar sebelum ni. Okay, macam mana kita nak bina persamaan bagi sebatan ion magnesium oksida. So magnesium Mg2+ kan. Okay, Mg2+, oksida O2-. Okay, seterusnya kita nak silangkan dia punya nombor cas tersebut. So bila kita silangkan Mg, okay, 2 di sini, O2 turun bawah. So dia akan jadi Mg2O2. Okay, bila cikgu dah ajar, bila 2 dengan 2 nombor yang sama, kita boleh jadikan dia 1. Dan bila 1, kita tak boleh tunjuk, kita tak perlu tunjukkan. So dia akan jadi MgO. Tak payah tulis Mg1O1, tulis MgO saja. So kita dah dapat formula kimia dia MgO. Okey, seterusnya kita nak seimbangkan. Apa maksud kita nak seimbangkan? Okay, sekarang ni kita tengok setiap unsur. Kita bilang setiap unsur. Sebelah kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan. Okey, ini kiri, ini kanan. Okay, kiri dan kanan bilangan unsur mesti seimbang, mesti sama. Kita tengok sebelah kiri magnesium 1, sebelah kanan magnesium 1. Oksigen, sebelah kiri oksigen 2, sebelah kanan oksigen 1. So sekarang ni yang tak sama adalah oksigen. Kiri 2, kanan 1. So macam mana kita nak bagi seimbang? Jadi sebelah kanan tu kita kena jadikan 2. So macam mana nak jadikan 2? Just darab saja 2 di depan MgO. So sekarang ni oksigen 2O dah jadi 2. Okay, sekarang ni bila awak darab 2 dekat MgO tu, okay, dia digunakan pakai juga untuk magnesium. So magnesium dah bukan 1 lagi dah. Dia dah jadi 2 magnesium. Okay, oksigen dah seimbang kiri kanan, magnesium pula tak seimbang, sebelah kiri 1. So macam nak jadi 2? Darab di sini 2 Mg. Ingat kalau nak seimbangkan darab mesti di depan. Tak boleh di belakang ataupun pada bahagian nombor kecil tak boleh, dia mesti darab di depan.
So sekarang ni magnesium dah jadi 2. Jadi dah seimbang, semua dah seimbang. Okay, akhir sekali kita masukkan keadaan fizikal dia. Okay, magnesium logam. Logam kita tahu pepejal, letak P. Oksigen molekul. Gas oksigen kan, oksigen gas. G. Okay, manakala MgO pepejal. Dia dah kata dah pepejal magnesium oksida. P. Jadi itulah persamaan kimia seimbang yang kita dah dapat. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, cikgu bagi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua adalah pepejal litium ataupun logam litium. Sekejap. Okey, logam litium bertindak balas dengan air menghasilkan larutan litium hidroksida dan gas hidrogen. Okey, macam biasa kita tengok dulu jenis zarah dia. Okey, logam, litium kan, litium logam. Okey, logam dia mesti atom. Air awak tahu H2O kan. Jadi hidrogen bukan logam, oksigen bukan logam. So bukan logam. Okay, air bukan logam. Dia mesti adalah molekul. Manakala litium hidroksida. Kalau nampak dua perkataan, okay, litium dua perkataan, dan kemudian awak tengok litium. Perkataan pertama, litium logam. Hidroksida OH. Dia OH negatif. Oksigen bukan logam, hidrogen bukan logam. Dia bukan logam. So gabungan logam dan bukan logam dia membentuk ion. Okay, manakala gas hidrogen, tengok hidrogen, dia satu je hidrogen. Hidrogen dia mesti molekul. Sebab dia bukan logam. Dia bukan logam, dia mesti molekul. Okay, seterusnya kita nak bentuk dia punya formula. Kita wakilkan dia dalam bentuk formula. Daripada perkataan kita nak bentukkan dia bentuk formula. Litium, formula bagi litium ialah Li. Okay, Li bertindak balas dengan air. Awak tahulah ini H2O menghasilkan litium, larutan litium hidroksida. So kita buat jadual yang cikgu ajar tu lah. Litium terdiri pada ion litium dengan ion hidroksida OH-. So ini satu. Okay, nombor bagi cas tu kita nak silangkan. So bila silang dia akan jadi Li1 OH kurungkan ingat sebab dia dua huruf besar, dia daripada dua unsur yang berbeza, oksigen hidrogen, kurungkan dia. Okay, bawa sini 1. So cikgu cakap 1 dengan 1 kita boleh cancelkan dia, so dia akan jadi Li, dan bila 1 kita boleh buka kurungan LiOH. Kalau 1 buka kurungan, kalau kurungkan tu kena nombor dia 2 dan ke atas, baru kita kurungkan. Kalau 1 tak payah kurungkan, buka kurungan. So litium hidroksida dia punya formula LiOH. Okay, satu lagi hasil adalah gas hidrogen. Okay, hidrogen dia cakap tak boleh tulis H dia sama macam oksigen tadi, sebab dia bukan logam, dia tak boleh dia tak boleh wujud dalam keadaan sendiri. Dia mesti bergabung sesama sendiri. Dia bergabung dengan satu hidrogen lagi bentuk H2. Okay, dah selesai formula. Okay, sekarang ni kita nak seimbangkan. Okay, kita nak seimbangkan. Kita tengok satu-satu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, cikgu padam ni dulu Okey, cikgu padam dulu. Kita tengok kiri kanan. Okay, sekarang ni kita senaraikan unsur dulu. Okey, litium 1, hidrogen 2, kita ada masalah. Hidrogen 2, ini hidrogen 1. So sekarang ni hidrogen dah 3 sebelah kanan, hidrogen 3. Oksigen sebelah kiri 1, oksigen sebelah kanan 1. So sekarang ni yang tak seimbang adalah hidrogen. Okey, sekarang ni hidrogen hidrogen 3. Okey, tak payah cikgu senaraikan. Kita senaraikan pun nampak Li, H dengan O. So sekarang ni sebelah kiri Li1, hidrogen 2, oksigen 1. Okey, sebelah kanan pula Li, H dengan O. Litium 1, hidrogen 3 tadi kan. Okey, oksigen 1. Okey, sekarang kita nak seimbangkan. Macam mana 2 ni dengan 3 ni kita nak seimbangkan? Okey, mudah, kita jadikan 4. So macam nak jadikan 4? Okey, sekejap.
Okey, dekat LiOH tu cikgu darab dengan 2. Okey, kenapa cikgu darab dengan 2 ke sini? Senang 3 tu kita boleh jadikan 4, paling mudah lah. Sebab 2 kita nak nanti 2 tadi kita mudah nak jadikan 4. Okey, so sekarang ni hidrogen dah jadi, kita tengok hidrogen 2, ni dah jadi 2. Okey, 2 tambah 2, hidrogen dah jadi 4. Tapi masalahnya sekarang litium dah tak sama dah. Tadi kalau tadi 1 litium, sekarang kita darab 2, litium dah jadi 2. Okey, litium dah jadi 2. Okey, oksigen pun dah tak sama dah. Kalau tadi 1, sekarang oksigen dah jadi 2. Oksigen dah jadi 2. Okey, sekarang ni semua dah berubah. Okey, sebelah kanan pula. Okey, semua tak sama. Tengok semua tak sama. Litium sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Hidrogen sebelah kiri 1, sebelah kanan 4. Oksigen sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Okey, sekarang ni kita nak seimbangkan litium dahulu. Tengok yang paling mudah lah litium. Litium sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. So, mudah kita darabkan dengan 2 kat sini. 2. Okey, darab di depan letak nombor 2 di depan. Nak darab letak depan, tak boleh di belakang. Okey, so sekarang ni litium dah jadi 2. 2 dah seimbang. Okey, sekarang ni pula kita nak seimbangkan hidrogen. Okey, sebelah kiri 2, sebelah kanan 4. Okey, jadi macam mana nak jadikan 4? Darab 2. 2 darab 2 kan 4. So sekarang ni hidrogen 2 darab 2 dah jadi 4. Okey, hidrogen dah jadi 4. Okey, dah seimbang. Sekarang oksigen pula. Oksigen 2. Kalau tadi 1, sekarang dah jadi 2. 2 darab 1. 2 darab 1, 2 kan 2. Jadi oksigen dah jadi 2. So sekarang ni semua dah seimbang. Jadi inilah persamaan kimia seimbang. Okey, dan akhir sekali kita masukkan keadaan fizikal dia. Logam litium. Okey, logam litium per/P I molekul bentuk molekul, Ce cecair, larutan litium hidroksida. Okey, larutan ada ion. So dia aqueous. Okey, dan gas hidrogen, gas. Inilah persamaan kimia seimbang yang kita nak tadi. Okey. Seterusnya contoh yang ketiga. Okey, cikgu bagi contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga cikgu bagi asid sulfurik. Okey, bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida. Okey, menghasilkan larutan natrium sulfat. Okey, dan juga gas hidrogen. Okey, seterusnya asid sulfurik. Okey, bukan gas hidrogen, asid dengan base menghasilkan air, bukan gas hidrogen Okey, minta maaf. Okey, asid dengan alkali menghasilkan garam dan air. Okey, air. Bukan gas hidrogen. Okey, seterusnya kita tengok jenis zarah. Okey, asid sulfurik. Asid sulfurik adalah ion. Ingat, semua asid adalah ion. Dan tolong hafal dia punya formula Okey, semua asid adalah ion. Okey, larutan natrium hidroksida. Dua perkataan natrium hidroksida. Natrium, logam hidroksida, OH kan? Bukan logam. Okey, sebab dia OH minus. Oksigen dan hidrogen dua-dua bukan logam. So logam dan bukan logam dia adalah sebatian ion. Okey, membentuk larutan natrium sulfat. Okey, natrium sulfat. Natrium logam, sulfat SO4 2 minus sulfur bukan logam, oksigen bukan logam. So dia adalah bukan logam. So logam bukan logam pun ion. Okey, dan air. Air tahu kan H2O kan? H2O gabungan hidrogen dan oksigen. Dia bukan logam dan bukan logam. Okey, bukan logam dan bukan logam. Dia adalah molekul. Okey, so sekarang ni kita nak bina formula dia dahulu. Okey, bina formula dahulu. Okey, asid sulfurik. Formula bagi asid sulfurik adalah H2SO4. Ni awak kena tahulah kena hafal balik jadual yang cikgu dah bagi. Okey, bertindak balas dengan natrium hidroksida. So natrium hidroksida ni kita nak bina lah dia punya formula. So dia daripada ion natrium Na+ dan ion OH-. Kemudian kita nak silangkan dia punya nombor cas ni. Okey, Na. Okey, turunkan satu ni kat bawah Na. Okey, OH kurungkan sebab dua huruf besar. O huruf besar, H huruf besar kurungkan. Okey, bawa turun satu di sini.
Okay, cikgu kata kalau 1 kita boleh cancel. Okay, Na, dan bila kita dah cancel, buka kurungan OH tu. Kalau 1 kita buka kurungan. So natrium hidroksida NaOH. Okay, menghasilkan natrium sulfat. Okay, natrium sulfat pula. Jadi pada gabungan ion natrium dengan ion sulfat, SO4 2-. Ingat formula ion ni awak kena hafal. Okay, 1 dengan 2. So kita nak silangkan nombor cas ni. So Na, okay, silangkan 2 kat bawah. Na 2, SO4 kurungkan. Ingat kenapa kurung? Sebab 2 huruf besar daripada 2 unsur yang berbeza, kena kurungkan. Okay, turunkan 1. Okay, kemudian 1 ni kita boleh cancel lah, kita boleh abaikan. So dia akan jadi Na2. So bila 1 tu kita abaikan, buka kurungan SO4. Jadi formula dia Na2SO4. Okay, dan juga hasil yang kedua adalah air. Air kita tahulah H2O. Okay, dah selesai formula bagi bahan dan juga hasil. Okay, sekarang ni kita nak seimbangkan pula. Okay, cikgu padam semua ni. Okay, kita nak seimbangkan. Okay, macam biasa cikgu kata kalau nak seimbangkan kita kena kira. Okay, kira unsur di kiri dan kanan. Okay, kita tengok hidrogen. Hidrogen 1, sini pun ada hidrogen 2, hidrogen 1. Okay, hidrogen 3, hidrogen 3. Okay, senaraikan dahululah semua unsur. Okay, unsur sebelah kiri sebelah kiri dan sebelah kanan. Ni kiri, ni kanan. Okay, kanan. Okay, kita tengok hidrogen. Okay, sulfur, oksigen. Sulfur, oksigen, lagi satu Na, natrium. Kan, oksigen dah ada, hidrogen dah ada. Okay, sebelah kanan pun samalah. Daripada hidrogen, sulfur, oksigen, natrium. Okay, sekarang kita kira satu-satu. Sebelah kiri dulu. Okay, hidrogen 2 tambah 1, 3. Sulfur 1. Okay, sulfur 1. Oksigen di sini 4. Tambah 1, 5. Oksigen 5. Natrium 1. Natrium 1. Okay, sebelah kiri kita dah kira. Okay, sebelah kanan pula. Sebelah kanan hidrogen. Hidrogen Na2SO4 tak ada. Okay, hidrogen kat sini. 2. Okay, hidrogen 2. Sulfur 1. Oksigen 4. Sini 4 tambah 1, 5. Oksigen 5. Manakala natrium 2. Natrium 2. Okay, sekarang ni yang tak sama, hidrogen tak sama. Sulfur dah sama, oksigen dah sama, natrium pun tak sama. Okay, sekarang ni tak sama adalah hidrogen dengan natrium. So, antara hidrogen dengan natrium, kita pilih yang nombor yang paling rendah dulu. Sebab kita senang, kita nak selesaikan nombor yang paling rendah. So, kita nak settlekan natrium dahulu. Sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. So, mudah. Sebelah kiri tu kita darab dengan 2. Okay, yang mana ada natrium hidroksida. Okay, yang mana ada unsur natrium hidroksida kan. So, darab dengan 2 kat sini. So, bila dah darab dengan 2, natrium dah jadi 2. Okay, natrium dah jadi 2. Okay, sekarang ni unsur lain pun terlibat sama. Okay, kalau tadi oksigen sebelah dekat natrium hidroksida tu 1. Sekarang ni oksigen dah jadi 2. So, bila dah jadi 2, jumlah dia dah tak sama dah, oksigen. Kalau tadi 5, sekarang ni 4, 5, 6. Oksigen dah jadi 6. Hidrogen pun sama. Ini bukan 1 lagi. Kalau sebelum ni 1, sekarang dia dah jadi 2. Jadi hidrogen tadi 2 tambah 2 dah jadi 4. Hidrogen dah jadi 4. Okay, sekarang ni antara hidrogen tak sama, sulfur sama, oksigen pun tak sama, natrium dah sama. Okay, so sekarang ni antara hidrogen dengan oksigen. Oksigen 6 dengan 5. Payah kita nak seimbangkan. Kita pilih yang mudah. 4 dengan 2 mudah. So, hidrogen sebelah kanan 2, sebelah kiri 4. So, sebelah kanan tu macam nak jadi 4. Okay, kita darab dengan 2. Okay, kat mana ada hidrogen? Dekat H2O. Darab 2 dekat H2O tu. So, sekarang ni hidrogen dah jadi 2 darab 2 dah jadi 4. Okay, so sekarang ni hidrogen dah jadi 4 kan? 2 darab 2. Kalau tadi 2, sekarang dia darab 2 dah jadi 4. So, hidrogen dah jadi 4. So, hidrogen dah seimbang. Okay, sekarang ni pula. Bila hidrogen kita darab dengan 2, oksigen pun kita terlibat sama. Kalau tadi 1 oksigen, sekarang ni oksigen dah jadi 2. Okay, sekarang jumlah oksigen sekarang ni 4 tambah 2 dah jadi 6. Oksigen dah jadi 6. Okay, sekarang ni kita tengok. Dah seimbang belum? Hidrogen kiri 4, 4. Sulfur 1, 1. Oksigen 6, 6. Dan natrium 2,
2. Dah seimbang. Okey, kita dah seimbang. Okey, akhir sekali kita masukkan keadaan fizikal dia. Okey, asid sulfurik kita tahu dia adalah sejenis larutan asid. So, larutan yang ada ion. So, dia adalah larutan aqueous, AK. Natrium hidroksida pun larutan yang ada ion, aqueous juga, AK. Okey, menghasilkan larutan natrium sulfat, larutan yang ada ion pun AK. Dan air adalah molekul, dia adalah bentuk cecair. Dah selesai. Inilah persamaan kimia seimbang yang kita nak bina dan telah terbina. Okey, cikgu rasa setakat itu saja, cukuplah 3 contoh yang cikgu bagi dan cikgu akan bagi latihan kemudiannya. Okey, itu saja untuk hari ini.